الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita malam ni kita dapat menyambung sedikit lagi muzakarah kita. Kita bicarakan pada hari itu tentang makna-makna ataupun kita kata nama-nama bagi ilmu akidah. Kita tengok beberapa hadis daripada ilmu tentang makna ataupun nama bagi ilmu akidah. Kemudian sebab-sebab nama tersebut telah diletakkan kepada ilmu akidah, seumpama ilmu kalam, ilmu usul, ilmu aqaid. Kemudian kita masuk perbicaraan tentang beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang persoalan akidah. Habis kita bicarakan tentang contoh-contoh beberapa ayat Al-Quran, kita bicarakan perkara pokok dalam bab ilmu akidah terbahagi kepada 4 ataupun sebahagian ulama akidah membahagikan kepada 3, uluhiyah, nubuwah, sama'iyah. Kemudian pengarang rahimahullah ta'ala menambahkan satu lagi al-mumkinat. Perbahasan tentang perkara itu pun kita dah habis. Kemudian beberapa hadis, contoh Nabi SAW bersabda tentang perkara berkaitan dengan akidah. Seumpama hadis Abi Amr. An Abi Amrin Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Abi Amr gelaran kunyah yang diberikan kepada Sufyan bin Abdullah. Kata beliau, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sebutkan kepada aku, ajarkan kepada aku satu perkara di dalam Islam, qaulan, akan satu perkataan, satu kenyataan, la as'alu anhu ahadan, yang mana aku tidak perlu tanya lagi kepada orang lain, ghairak, selain daripada kamu. Nabi jawab ringkas, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian engkau tetap teguh di atas keadaan yang demikian itu. Baik, Nabi ajak dua benda. Ucap amantu billah thumma istaqim, dan kemudian istiqamah. Dua perkara ni, istiqamah dengan amal. Baik, perbahasan ni pun kita dah habis. Pada hari ini kita nak masuk muka surat sebelah. Perbincangan kita bermula dengan perkembangan ilmu aqaid. Macam mana berlaku sejarah ilmu akidah ini? Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Khalifah Ar-Rashidin, kemudian zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian sehinggalah timbul mazhab-mazhab dalam ilmu aqaid. Timbulnya kefahaman-kefahaman yang sesat seperti Qadariyah, Jabariyah dan Murjiyah. Baik. Bab kedua, perkembangan ilmu aqaid. Pengarang rahimahullah ta'ala memulakan perbincangan kita pada hari ini. Kata beliau, akidah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam 622 sehingga 632 Masihi.
Kepercayaan umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat dan teguh. Perbincangan bermula dengan cerita keadaan ilmu akidah di zaman Nabi. Zaman Nabi memang belum ada kitab lagi. Yang ada pada zaman Nabi adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang disabdakan oleh sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, belum dibukukan ilmu akidah ni. Baik. Kepercayaan umat Islam pada ketika itu pun tidak rumit. Apa yang mereka terima pada Nabi, mereka terus jazamkan sebagai akidah dalam diri mereka, tak ada sebarang keraguan. Hanya dalam beberapa ayat, hanya dengan beberapa ayat daripada Al-Quran seperti ayat surah Al-Ikhlas sudah cukup untuk menjadi pegangan dan i'tiqad. Sahabat Nabi SAW dengan beberapa ayat saja sudah cukup untuk menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Baik, datang surah Al-Ikhlas cerita tentang Allah saja dah cukup untuk mereka beriman. Dinyatakan siapakah Allah? Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Ikhlas, depa tak banyak soalan maksud dia. Kan? Terima ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat Nabi dengar, terima, faham. Mereka ni tak perlu belajar ilmu-ilmu alat sebab mereka menguasai perkara tersebut. Mereka orang Arab ni pada zaman tersebut menguasai perkara tersebut. Mereka dengar saja ayat yang dibacakan oleh Nabi sudah cukup untuk mereka beriman. Kena yakin mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sempurna. Jadi depa dengar, depa yakin, mantap di dalam hati mereka. Tak perlu pada mereka pada ketika itu nak terang panjang-panjang. Nah, Allah tu ahad, Allah tu samad. Dengar tu daripada faham, kan? Baik, kerana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman mereka baru menerima Islam dan mereka sangat fresh. Padahal sebenarnya pada zaman tersebut kalau nak ikut zaman itulah kena banyak soalan. Sebab apa? Sahabat Nabi baru menerima Islam. Yang asalnya mereka ni beragama pada asalnya menyembah berhala. Patut-patut depa lah banyak tanya soalan. Kan? Macam-macam soalan. Tetapi kita melihat sahabat Nabi bila turun saja ayat Al-Quran, Nabi bacakan kepada mereka, mereka dengar saja iman mereka yang terasakh, teguh di dalam hati mereka. Pertama, kepercayaan, keyakinan mereka yang bulat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi cerita, mereka terima. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita tengok di antara kisahnya macam mana As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Beliau kenapa digelar As-Siddiq? Baru habis bulan Rajab cerita tentang Isra' Mi'raj. Berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Abu Jahal datang bagi tahu kepada Abu Bakar. Dengar tak Abu Bakar? Muhammad bawa cerita baru. Kononnya dalam satu malam dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian naik langit sampai ke langit 7. Dia bagi tahu kepada Abu Bakar dengan harapan dia Abu Bakar akan radhiyallahu anhu akan kata, ya Allah teruk tu Muhammad, kan akan kata lagu tu. Tetapi yang berlaku sebaliknya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kata, lah cerita ni biasa. Betul ke Muhammad kata lagu tu? Kalau macam tu yang ni cerita biasa ya. Kuntu usaddiquhu, kata Abu Bakar, aku membenarkan dia, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wara'a dzalik, lebih jauh pada tu lagi. Lebih dahsyat pada tu lagi. Muhammad selalu datang bagi tahu aku menerima khabar daripada langit pada waktu siang, menerima khabar daripada langit pada waktu malam. Aku membenarkannya. Takat tara cerita ni biasalah, kan? Abu Jahal pun feras menonggenglah dia. Kan? Dia dengan harapan dapat perkena. Ini sahabat Nabi. Daripada itulah digelar As-Siddiq. Mereka ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaib. Kerana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang Nabi sampaikan kepada mereka. Mereka meyakini kebenaran berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu kisah Isra' wal Mi'raj adalah kisah yang mencabar akidah. Sebahagian orang pada zaman tersebut yang lemah iman dia, ada yang murtad.
Kenapa? Kerana cabaran iman yang berlaku. Sebab tu ayat tu mula subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala. Allah mula ayat tu kerana nak menafikan pendustaan yang mereka akan buat selepas ni. Mereka kata tipu, tak betul, tak boleh berlaku. Sebab mencabar kemampuan akal manusia pada ketika tersebut. Sahabat SAW yang teguh imannya, tidak bergoyang iman mereka. Baik. Jadi sahabat pada zaman tersebut, mereka dengar ayat-ayat Al-Quran, sudah cukup untuk mereka. Pada masa itu tidak pernah berlaku sebarang pertelingkahan dan perselisihan mengenai akidah. Zaman Nabi tak ada pertelingkahan, tak ada perselisihan berkenaan dengan akidah. Sebab baginda SAW masih hidup. Apa yang Nabi sampaikan, mereka dengar dan mereka terima. Mereka beriman. Tak ada perselisihan, ikhtilaf di kalangan mereka tak berlaku. Baik. Kiranya berlaku sesuatu kemusykilan, mereka terus datang berjumpa Nabi SAW. Dan kalaulah berlaku ada sedikit kesangsian pun tak ada masalah zaman Nabi. Depa terus boleh tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana perasaan perkara ni? Apa pandangan kamu tentang perkara ni? Apa pandangan kamu tentang perkara ni? Nabi akan jawab segala keraguan mereka, selesai masalah. Mereka terus berjumpa Rasulullah SAW dan baginda dapat menghapuskan segala keraguan itu sehingga mereka merasa sangat berpuas hati. Jadi bila mereka datang tanya, Nabi jawab, mereka pun akan berpuas hati. Baik, kita tengok hari ini antara contoh soalan yang pernah ditanyakan oleh sahabat baginda Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Mereka ni ada bertanya soalan tak kepada Nabi? Ada. Antara soalan dia hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Hadis ni dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Abi Hatim, Imam Hakim rahimahumullah ta'ala daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhum. Imam Baihaqi dalam kitab Asma' wal Sifat mengatakan, an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila, bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Zaman Nabi, sahabat Nabi pernah bertanya tak? Pernah bertanya. Antara contoh soalan mereka, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah. Anas radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah satu keraguan tentang baginda Nabi pernah cerita pada hari kiamat orang-orang kafir akan dihalau oleh Allah, akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Dihalau orang kafir itu ala wajhihi, di atas muka mereka pada hari kiamat. Depa ni akan dibangkitkan dalam keadaan mereka berjalan dengan muka depa. Yuhsyaru, manusia berjalan dengan kaki. Bagaimana orang berjalan dengan muka? Jadi soalan ni memang mendatangkan keraguan. Nabi pernah cerita kata orang kafir akan dibangkitkan pada hari mahsyar, dihalau dengan muka-muka mereka. Jadi sahabat Nabi terfikir, macam mana nak berjalan dengan muka? Jalan dengan kaki satu hal, jalan dengan tangan dah kritikal juga, susah juga. Ni macam mana akan diperjalankan dengan muka-muka mereka? Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi alladhi yang telah memperjalankan dia kafir itu ala rijlaihi, di atas dua kakinya di dunia. Allah yang mana memperjalankan dia si kafir itu di dunia dengan dua kaki, qadirun, dia pula berkuasa untuk memperjalankan dia di atas wajahnya, muka dia si kafir itu pada hari kiamat. Allah yang buat manusia tu berjalan, kafir tu berjalan di atas muka bumi ni dengan dua kaki, Allah yang sama berkuasa untuk membuatkan dia berjalan pada hari kiamat dengan muka-muka dia.
Nabi bila sebut lagu ni, sahabat Nabi SAW membenarkan kata Nabi SAW. Habis cerita. Sahabat Nabi tak complicated macam kita. Kalau lah kan, kita nanti tanya lah sikit, ya Rasulullah, okey lah, tak, tolong jelas sikit ke apa, ada kaki ke kat muka tu kan. Oh, kalau zaman ni dia nanti main macam-macam soalan. Tapi ini kita bagi contoh. Nabi masih hidup, datang persoalan, mereka tanya isu akidah berkaitan dengan sama'iyat, tentang padang mahsyar. Mereka tak nampak benda ni sama'iyat, Nabi cerita baru mereka tahu. Nabi cerita kata orang kafir akan dibangkitkan di padang mahsyar, mereka ni akan berjalan dengan muka mereka. Ni sahabat Nabi datang satu keraguan, macam mana nak berjalan dengan muka? Tanya kat Nabi, Nabi kata, ya Allah, Allah yang bagi mereka berjalan di dunia ni dengan kaki, Allah yang sama berkuasa untuk membuatkan mereka berjalan di padang mahsyar dengan muka mereka. Habis, tutup kes. Ini cerita sahabat, kan? Kita boleh bayang tak secara jujur, saya dengan kita, kalau agak-agak kita boleh tutup cerita ni, kita nanti ada banyak soalan nanti, kan? Ini kita nak bagi gambaran macam mana sahabat Nabi, mereka mudah. Baik, zaman Nabi SAW, persoalan akidah bila dibangkitkan, Nabi dah menjawab, Nabi boleh berjawab. Nabi masih hidup, jadi tak perlu untuk disusun, untuk dikarang sebarang kitab akidah. Baik, pada zaman Nabi SAW bukan takat sahabat dia, orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi pun pernah tanya soalan. Tapi soalan mereka ni bukan, ada kala soalan mereka nak tahu, ada kala soalan mereka ni nak Nabi membenarkan apa yang mereka datangkan, mereka cerita. Ada kala soalan mereka ni nak memerangkap baginda Nabi SAW. Orang-orang Yahudi, mereka ni ada kala tanya soalan nak perangkap Nabi SAW. Tapi baginda masih hidup, menerima wahyu daripada Allah, jadi tak ada isu. Orang kafir musyrikin pun tanya soalan pada Nabi. Baginda SAW menerima wahyu daripada Allah. Baginda menjawab setiap persoalan yang mereka bangkitkan. Soalan yang pernah ditanya tentang Ashabul Kahfi, benda-benda yang berkaitan dengan zaman yang terdahulu, Nabi dapat menjawab soalan-soalan mereka melalui wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik, Bani Nadir, zaman Nabi ada Bani Nadir. Bani Nadir ni duduk di Madinah. Mereka ni golongan Yahudi yang bila Nabi sampai Madinah, Nabi buat perjanjian dengan mereka. Kata baginda Nabi SAW tak akan mengganggu mereka, mereka pun buat perjanjian tak akan ganggu Nabi. Mereka tak mau beriman dengan Nabi, tapi mereka buat perjanjian mereka takkan mengkhianati Nabi. Maksud dia mereka takkan sepakat dengan musuh untuk serang orang Islam. Mereka buat perjanjian elok lah. Baik, baginda pun SAW setuju. Tetapi dalam peperangan Badar, bila umat Islam menang dengan kaum musyrikin, mereka mengaku betul lah yang ni Nabi yang betul, sebab dalam kitab kami pun ada tanda-tanda dia. Tapi mereka tak beriman lagi. Tapi bila umat Islam kalah dalam peperangan Uhud, bila kalah ya, mereka telah bersepakat dengan golongan musyrikin. Mereka ambil kesempatan, mereka buat komplot untuk menjatuhkan sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW telah menghalau mereka keluar daripada Madinah. Menghalau mereka keluar pada Madinah. Itu pun kira pada patut baginda SAW menyerang mereka, membunuh mereka. Tapi baginda Nabi menghalau mereka daripada Madinah. Jadi berpunca daripada itu, maka ada peristiwa yang baginda Nabi terpaksa potong pokok-pokok kurma di kebun-kebun mereka kerana keadaan pada ketika itu. Baik, jadi satu orang Yahudi datang sekali tanya Nabi SAW beberapa soalan. Soalan dia ni, macam kita sebut tadilah, bukan nak tahu, tapi nak memerangkap Nabi. Yahudi ni bertanya soalan tentang masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala. Sebenarnya isu ni banyak orang sesat, banyak orang tersesat tentang perkara ni. Baik, Imam Baihaqi telah mengeluarkan hadis ni dalam kitab Asma' wa Sifat daripada Anil Auza'i radhiyallahu anhu qala rahimallahu ta'ala qala
atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahudiyun. Satu hari satu orang Yahudi datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu 'anil masyiati faqal al masyiatu lillah. Qal fa inni asha'u an aquma. Qal qad syaa Allahu an taquma. Qal fa inni asha'u an aq'uda. Qal faqad syaa Allahu an taq'uda. Qal fa inni asha'u an aqta'a hadhihi an-nakhlata. Qal qad syaa Allah an taqta'aha. Qal fa inni asha'u an atrukaha. Qal faqad syaa Allah an tatrukaha. Apa syak-syak ni? Panjang sangat. Baik. Satu orang Yahudi ni datang tanya kepada Nabi, al-masyiatu lillah, betulkah segala yang Allah Ta'ala kehendaki yang tu yang akan berlaku? Kehendak Allah, segala yang berlaku ni dengan kehendak Allah Ta'ala, betul tak? Kemudian dia kata, segala yang Allah Ta'ala kehendaki lah yang berlaku. Dia kata, aku nak berdiri. Macam mana? Aku nak berdiri, ini kehendak Allah. Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, qad syaa Allah an taquma. Dia kata, aku nak berdiri. Nabi kata, kalau begitu Allah Ta'ala berkehendak kamu untuk berdiri. Taklah ni dia kata, aku yang nak berdiri. Lah, aku berdiri. Nabi jawab, kalau macam tu Allah nak hang berdiri. Pasal itu hang boleh berdiri. Baik, kemudian dia kata, lah ni aku nak duduk. Aku nak duduk. Maka jawab sallallahu alaihi wasallam, faqad syaa Allah an taq'uda. Allah nak hang duduk. Kemudian dia kata, aku nak potong pokok-pokok ni. Kalau aku nak potong pokok-pokok ni, pokok-pokok kurma, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau macam tu Allah Taala kehendak untuk kamu memotong pokok kurma tersebut. Kemudian dia tanya, kalaulah aku tak mau potong pokok-pokok tu, macam mana? Baginda Nabi kata, Allah Taala kehendaki demikian tersebut. Bila Nabi jawab macam ni, dia tak expect kata Nabi akan jawab lagu ni. Dia pun jam. Dia nak cuba perangkapkan Nabi SAW sehingga Nabi tak boleh jawab. Nak bagi perangkap supaya nak beri gambaran yang buruk. Kata Nabi buat ni sebenarnya kehendak Nabi bukan kehendak Allah Ta'ala. Dia nak mencemuh Nabi SAW kerana potong pokok kurma di Bani Nadir. Dia nak cela Nabi. Jadi dia nak kata apa yang hang buat ni sebenarnya bukan dengan kehendak Allah, kehendak hang sendiri. Tetapi malangnya Nabi SAW jawab soalan tersebut dengan begitu kemas. Smart lagi dia kata. Dia pun jam, tak boleh nak kata apa. Kemudian Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang beri wahyu kepada Nabi. Jibril alaihissalam kata, luqinta hujjataka kama luqinaha Ibrahim alaihissalam. Sungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu telah diberi kefahaman oleh Allah Ta'ala, dan Allah meneguhkan hujah kamu seperti Allah Ta'ala meneguhkan hujah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kan berhujah bahawa Allah Ta'ala yang mendatangkan matahari minal masyriq ilal maghrib, mendatangkan matahari daripada timur ke arah barat. Orang kafir itu berhujah, akhirnya buhita. Ayat Quran mengatakan telah terdiam, telah terkunci, hujah mereka telah dipatahkan oleh Ibrahim alaihissalam. Begitulah Jibril alaihissalam memuji, kamu telah berjaya mematahkan hujah mereka wahai Muhammad seperti Ibrahim alaihissalam. Baik, kenapa dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukan Nabi Musa alaihissalam pun pernah berhujah? Karena dua sebab. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam banyak berhujah. Kalau kita tengok dalam Quran, banyak peristiwa tentang baginda Nabi Ibrahim AS berhujah dengan Numrud. Satu cerita. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS ni asal adalah keturunan Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim AS. Dan Allah selalu, baginda Nabi sendiri selalu menyebut, ala millati Ibrahim. Aku berada di atas millah Ibrahim. Hubungan rapat antara baginda Nabi dan juga Ibrahim AS. Baik. Kemudian baru turun ayat Al-Quran. Allah pun menurunkan ayat Al-Quran.
Qal wa nazala al-Quran faqala ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah waliyujziyal fasiqin. Al-Hasyr ayat 5. Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat Al-Quran. Apa-apa yang kamu potong, apa-apa yang telah kamu potong daripada pohon kurma, ataupun apa-apa yang telah kamu tinggalkan berdiri tegak seperti asalnya, ala usuliha fa biiznillah, maka yang demikian itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Kerana Allah nak memberi kemenangan kepada orang-orang yang mukmin, waliyujziyal fasiqin, dan Allah Ta'ala nak menimpa kehinaan kepada orang-orang fasik, yakni orang-orang Yahudi. Baik. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Yang ni antara dua contoh. Sebab kalau kita nak cerita banyak lagi contoh-contoh soalan yang pernah ditanyakan pada baginda sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam isu berkaitan dengan akidah. Ala kulli hal, kita nak cerita zaman Nabi, soalan pernah ditanya dan Nabi boleh jawab soalan tersebut. Nabi dapat wahyu daripada Allah. Nabi sangat memahami tentang Allah Subhanahu taala. Nabi melihat syurga dan neraka. Nabi tahu tentang keadaan yang sebenar. Zaman Nabi tak ada keperluan nak karang kitab, nak susun kitab, nak tulis, nak tadwinkan kitab dan segala persoalan akidah ni dalam satu kitab. Tak ada keperluan. Kerana kalau ada keraguan, tanya Nabi, sumber, selesai masalah. Baik. Oleh itu kata pengarang kitab ni, oleh yang demikian ilmu tauhid belum disusun dan berkembang lagi pada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu tak disusun secara dalam sebuah kitab. Baik. Akidah di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman Nabi wafat. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, maka persoalan akidah ni mula berkembang. Keadaan kepercayaan umat Islam di zaman Khulafa Ar-Rashidin tidaklah berbeza sangat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma timbul sedikit perselisihan di sekitar hukum cawangan sahaja, bukan dasar akidah Islam. Zaman Nabi tak ada persoalan, nampak? Zaman Nabi tak ada persoalan sebab sumber masih ada. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat besar yang hidup dengan Nabi, yang rapat dengan Nabi masih ada. Jadi zaman tersebut pun tak banyak persoalan, tetapi perselisihan dah mula wujud. Dah mula wujud perselisihan sikit sebanyak dah mula wujud. Tapi cuma isu-isu furu', perkara-perkara cabangan. Perkara cabangan mula wujud pertingkahan perbezaan pandangan tentang perkara cabangan. Walau bagaimanapun mereka terus berunding dan kembali kepada kitab Allah dan sunnatul Rasul. Tapi mereka kembali kepada kitab Allah, rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kiranya tidak didapati daripada Al-Quran dan Al-Hadis mereka membuat perbandingan menggunakan qiyas dengan apa-apa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cari daripada Al-Quran dan hadis tak dapat, sahabat Nabi mereka buat qiyas dengan apa yang berlaku di zaman Nabi. Pasal mereka hidup tak jauh dengan Nabi. Baru saya baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal. Mereka nanti buat perbandingan zaman Nabi, peristiwa yang lebih kurang macam ni berlaku tak? Ya, berlaku. Ilat dia sama tak? Sebab dia sama tak? Oh, sebab berlaku perkara macam ni, Nabi buat keputusan lagu ni, yang ni pun sama saja sebab dia. Maka mereka mudah untuk buat qiyas. Mereka masih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya di zaman Khulafa Ar-Rashidin juga tidak timbul perbicaraan tertentu mengenai ilmu aqaid ini. Perbezaan pandangan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin tak besar sangat. Baik. Sekarang pada zaman Umayyah, cuma isu-isu zaman sahabat bukan kata tak ada, ada. Ada soalan-soalan orang Yahudi yang sama saja tujuan mereka. Nak mematahkan Islam. Makna sejarah perdebatan akidah ni, orang Yahudi ni zaman Nabi lagi. Mereka dah bangkitkan isu akidah ni. Zaman sahabat Nabi SAW juga tak terlepas. Ada di kalangan mereka yang bertembung dengan Sayyidina Umar. Ada di kalangan mereka yang bertembung dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Terutama Sayyidina Ali, begitu banyak soalan yang mereka pernah tanyakan kepada Sayyidina Ali. Tetapi Allah Ta'ala menganugerahkan Sayyidina Ali lautan daripada ilmu. Jadi mereka tak dapat nak patahkan hujah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Dan mereka ni kerana terpaksa keluar, akhirnya zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, mereka terpaksa keluar daripada Madinah terus. Jadi mereka begitu menyimpan hasad dan dengki pada umat Islam, cukup dalam. Mereka sentiasa wujudkan perselisihan di kalangan umat Islam, pelbagai sudut yang mereka usah. Salah satu perkara yang mereka timbulkan adalah perselisihan dalam bentuk agama Islam itu sendiri, isu-isu akidah. Mereka ini main peranan penting untuk wujudkan kefahaman-kefahaman yang salah, fitnah-fitnah yang berlaku selepas tu. Baik, akidah di zaman Umayyah pula. 661-750. Semenjak berlakunya pembunuhan ke atas Sayyidina Uthman bin Affan, maka mulalah timbul perpecahan di kalangan umat Islam. Baik, kita tahu pada zaman inilah mula berlaku segala kekacauan. Bila Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, maka pada zaman tersebutlah mula fitnah yang besar, wujudnya firqah di kalangan umat Islam secara ketara. Sangat besar pada zaman tersebut mula wujud. Mulalah timbul perpecahan di kalangan umat Islam, lahirlah golongan-golongan yang dinamakan Al-Khawarij, Syiah dan lain-lain. Baik. Pasal apa berlaku? Walaupun pada asalnya perselisihan mereka ini mengenai politik dan jawatan khalifah, tetapi akhirnya menjalar kepada perselisihan hukum dan akidah Islam pula, dan dengan sebab itu kira-kira di akhir pemerintahan kerajaan Umayyah lahir golongan-golongan yang membawa pegangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Maka dengan itu lahirlah tokoh-tokoh Islam yang bangkit menolak kepercayaan yang salah pada masa itu dan menegakkan kepercayaan yang sebenar menurut ajaran Islam, dan mulalah timbul perbicaraan ilmu aqaid Islam ini secara khusus. Zaman inilah mula kepentingan ilmu akidah pada zaman ni mula ulama-ulama telah berusaha untuk bangkit membersihkan, kerana mula wujud segala fitnah. Asalnya benda ni bukanlah perkara berkaitan dengan akidah. Isu yang mula berlaku pecahan umat Islam adalah isu politik. Mula-mula berlaku pertembungan selepas Sayyidina Uthman bin Affan dibunuh antara Sayyidina Ali karamallahu wajah dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Isu ni adalah isu politik. Sebahagian besar menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk membaiat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata baiat, kemudian kita dah stabil keadaan pemerintahan, kita cari pembunuh Sayyidina Uthman. Ini cara Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sebab tak tahu dengan pasti siapa yang membunuh Sayyidina Uthman, dan ramai yang terlibat pada ketika itu. Darah Sayyidina Uthman kita kata telah terkait dengan beberapa kabilah yang banyak. Jadi perkara ni perlu diteliti, disiasat dengan betul-betul teliti. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata kita baiat dulu, kemudian kita jalankan siasatan dengan teliti. Muawiyah radhiyallahu taala anhu ada hubungan adik-beradik yang rapat dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Muawiyah kata tak boleh. Baiat ni selepas ni. Mula cari pembunuh Sayyidina Uthman tu. Settle bang isu ni. Bawa ke muka pengadilan. Hukum dia dulu. Kemudian baru kita cerita pasal baiat tak baiat. Asal isu dia ni taklah besar tak mana. Tapi isu pemerintahan khalifah kan. Jadi isu ni asal isu politik, tetapi akhirnya perbalahan ni telah membesar, makin membesar. Kita tahu sejarah akhirnya membawa kepada peperangan. Bila berlaku peperangan, ni kita pendekkan kisah dia. Bila berlaku peperangan, baru nak perang, tengok set time tu. Nampak belum lah. Baik. Bila berlaku peperangan, akhirnya di pertengahan peperangan tu, kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah mula menang. Dah mula nak menewaskan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Amr bin As yang menyokong Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang licik dalam peperangan dan teknik. Beliau kata kita bawa kitab Allah, bawa Al-Quran, letak di hujung
apa nama dia, apa nama, tombak, ajak mereka untuk suluh, buat perdamaian. Ajak mereka untuk kembali kepada kitab Allah. Bila mereka tengok daripada hampir nak kalah, kemudian bila dia ajak kepada kitab Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, kami lebih berhak untuk kembali kepada kitab Allah. Sayyidina Ali setuju. Bila sampai kepada perbincangan, mula berlaku perbincangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, maka kelompok Sayyidina Ali ni ada sebahagian rasa tak puas hati. Mereka kata, wahai Ali radhiyallahu anhu, bukankah kita berada di atas jalan kebenaran? Sayyidina Ali kata, benar. Bukankah ramai tentera-tentera kita pun yang telah terkorban? Sayyidina Ali kata, benar. Kalau begitu, apa lagi yang kita nak tunggu? Kenapa kita kena buat dengan mereka ni perdamaian? Ini sebenarnya politik. Mereka dah nak kalah dah. Kita tewaskan mereka ya. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kata, isu antara kita dengan mereka, kita masih saudara. Kita cuma berbeza pandangan. Sayyidina Ali punya pandangan adalah nak menyelamatkan daripada berlaku peperangan. Itu cerita dia. Tetapi bila ada satu kelompok yang tak puas hati, mereka ni akhirnya, mereka ni telah keluar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, golongan yang keluar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan mengisytiharkan bahawa hukum adalah sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala. Mereka ni bukan orang calang-calang. Mereka ni kebanyakan adalah qurra', pembaca Quran, ahli ibadat. Dalam sebahagian riwayat dinyatakan sampai mereka ni dahi-dahi mereka ni nampak rekahan-rekahan. Sebab banyak ibadat, banyak baca Quran. Tetapi mereka ni, ketua mereka Dzul Khuwaisirah, zaman Nabi lagi, Nabi dah bagi tahu kata daripada dia akan keluar kelompok fitnah. Zaman Nabi lagi, Nabi bagi tahu dah akan keluar daripada dia kelompok fitnah. Baik, dia pernah pertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi. Maka begitulah telah berlaku. Akhirnya depa ni keluar, mereka ni menjadi Khawarij. Khawarij. Hari ni ada lagi tak Khawarij? Hari ni ada, tapi mereka dah soft, dah lembut. Ada di sebuah negara, satu negara yang mereka ada. Tapi mereka dah lembut lah. Mereka dah tak caci maki sahabat, tapi mereka masih lagi ada fahaman tersebut. Yang dekat dengan fahaman Khawarij ni hari ni kita panggil Ibadi. Kelompok Ibadiyah. Ibadiyah ni dia ada di mana? Oman. Satu tu ya. Tempat lain tak banyak. Cuma yang ada sikit-sikit yang dok merepek ni, dok buat main pahaman Khawarij. Kan? Dia tengok 2-3 perenggan sana sini, dia kata nak maju kalau Islam kita kena faham Khawarij balik. Yang tu kawan tu dia tak belajar apa pun, tak belajar tahu mana, dia tengok sikit-sikit. Menimbulkan fitnah tu. Baik, kemudian satu kelompok daripada tu adalah golongan yang sangat-sangat mendewakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali tak menyokong pun mereka punya seruan tu. Mereka mendewakan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu lebih daripada had. Keluarlah daripada mereka satu kelompok fitnah yang nama dia Syiah. Asal dia bukan isu akidah. Asal dia tadi kita cerita apa? Isu politik tentang khalifah. Tetapi keluar daripada tu sikit telah membentuk satu fahaman akidah. Kalau kita nak cerita benda ni tentang khusus, dia ambil masa panjang. Akhirnya membentuk fahaman akidah sehingga terbentuklah Syiah. Daripada Syiah tu pula beranak makin banyak. Syiah yang paling besar hari ni Isna Asyarah. Isna Asyarah belahiran paling banyak. Isna Asyariyah ni kita di Malaysia pun banyak. Terutama di Penang pun ada, belah Kedah pun ada. Mereka pernah keluarkan kenyataan hari itu. Agak banyak juga. Dulu tak apa nak nampak, lah ni dah dengar suara-suara dah. Mengata mereka pun dah wujud benda ni. Baik, yang ni yang paling besar. Ada Syiah Ismailiyah. Syiah yang paling hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kata para ulama adalah Syiah Zaidiyah. Mereka ni di Yaman. Di Yaman. Baik.
Ala kulli hal, apa yang kita nak cerita, fitnah ni bermula pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Pada zaman tersebut, sebenarnya tak jauh pun kita tengok. Lepas zaman Nabi, lepas tu zaman 4 khalifah, lepas tu bermulalah fitnah. Bila Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu telah terbunuh, maka pintu fitnah telah terbuka. Walaupun asal dia adalah isu politik, akhirnya membawa kepada isu akidah. Jadi kita pun dalam bab ni sebenarnya kena ambil pengajaran. Kita pun kena hati-hati dalam bab perkara ni. Jangan kerana isu-isu politik mengakibatkan kita pun jadi lebih kurang tak banyak sikit, jadi macam adik-beradik ni. Kita pun kena hati-hati dalam perkara tersebut, kena i'tidal, kena bersederhana dalam perkara ni. Baik, saya ingat insya-Allah sampai takat ni cukup. Lepas ni kita sambung akidah di zaman Abbasiyah. Pada zaman ni zaman yang lebih mencabar. Kalau ada kesempatan bulan depan dah Ramadan, selepas tu kita akan cerita beberapa contoh yang berlaku, fitnah yang berlaku pada zaman Umayyah, Bani Umayyah, beberapa contoh, dan kemudian kita akan masuk zaman Abbasiyah. Zaman ni fitnah semakin membesar. Bermula segala persoalan-persoalan akidah telah dibangkitkan, isu pertelingkah dalam bab akidah. Zaman ni lah bermula. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.